Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Irni binti Bakri, mengajar di SM Lohkyu Kota Kinabalu. Terima kasih kerana singgah ke channel saya ini. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Untuk video kali ini, Cikgu akan menyambung siri yang kedua berkaitan dengan modul 1, tingkatan 5, analisis dan tafsiran penyata kewangan dalam membuat keputusan. Modul 1, analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Standard pembelajaran, mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan, mengira dan mentafsir nisbah kecairan, mengira dan mentafsir nisbah kecekapan. Dalam siri yang kedua ini, Cikgu akan membincangkan berkaitan dengan standard pembelajaran, mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan. Seterusnya, kita lihat berkaitan dengan standard pembelajaran mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan. Kita ada 4 nisbah keberuntungan. Yang pertama, peratus untung kasar atas kos jualan atau tokokan. Yang kedua, peratus untung kasar atas jualan atau margin untung kasar. Ketiga, peratus untung bersih atas jualan atau margin untung bersih. Keempat ialah pulangan atas modal. Untuk menerangkan berkaitan dengan cara membuat nisbah keberuntungan ini, Cikgu akan menggunakan akaun perdagangan dan untung rugi dan penyataan kedudukan kewangan. Ini bagi memudahkan murid untuk mengetahui dari mana sumber maklumat itu diperolehi. Untuk latihan yang akan datang, Cikgu akan cuma memberikan pernyataan atau situasi ayat bagi menjawab soalan-soalan berkaitan dengan analisis penyata kewangan. Ini ialah akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan bagi Miasara Enterprise. So, kita akan menggunakan info daripada akaun perdagangan untung rugi ini dan penyata kedudukan kewangan untuk membuat analisis penyata kewangan. So, kita lihat nisbah keberuntungan yang pertama tadi ialah peratus untung kasar atas kos jualan atau tokokan. Rumus bagi nisbah ini ialah untung kasar kita bahagi dengan kos jualan dan kita kali dengan 100%. Okey, untuk memudahkan murid mengingat, dalam perkataan itu sendiri kita boleh nampak peratus untung kasar atas kos jualan. So, untuk mengingat formula ini, untung kasar atas kos jualan. So, kita boleh ingat untung kasar atas kos jualan. Okey. Jom kita lihat contoh. Peratus untung kasar atas kos jualan tokokan. So, kita gunakan rumus untung kasar bahagi dengan kos jualan kali dengan 100%. Okay. Murid perlu menulis rumus sebelum menjawab sesuatu analisis penyata kewangan. Okay. So, perlu tulis rumus dahulu. So, kita ambilkan maklumat berkaitan dengan untung kasar dan kos jualan daripada contoh ini dan kita akan masukkan, dan apabila kita ambil rumus iaitu untung kasar ialah RM209368 bahagi dengan RM369122 dan kita akan kali dengan 100. So, kita akan dapat 56.7%. So, peratus itu mesti ditulis. Jika murid tidak tulis, maka markah tidak akan ada. Mungkin akan dapat markah di bahagian rumus sahaja. Kita lihat tafsiran bagi 56.72% tu. Tafsiran dia begini. Bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar yang diperolehi ialah 56 sen.
Maksudnya, bagi RM1 tu kita untung 56 sen. Untung kasar kita ialah 56 sen. Okey. So, kita lihat nisbah keberuntungan yang kedua. Tadi ialah peratus untung kasar atas jualan atau margin untung kasar. Rumusnya ialah untung kasar bahagi dengan jualan bersih. So, ikut saja perkataan itu, perkataan nisbah tu, peratus untung kasar atas jualan. So, untung kasar bahagi dengan jualan bersih kali dengan 100. Jom kita lihat contoh. Peratus untung kasar atas jualan atau margin untung kasar sama dengan untung kasar bahagi dengan jualan bersih kali dengan 100%. So, kita cari untung kasar 209,368, jualan bersih 578,490. So, kita dapatkan jawapan ialah 37%. Ingat, tulis peratus. Tafsiran untuk nilai 37% itu ialah bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperolehi ialah 37 sen. So, boleh nampak kan? Bagi satu jualan bersih, untung kasar ialah 37 sen. Next, kita tengok nisbah yang ketiga. Peratus untung bersih atas jualan atau margin untung bersih. Untung bersih bahagi dengan jualan bersih kali dengan 100%. Kita lihat contoh. Okey, kita tengok untung bersih bahagi dengan jualan bersih kali dengan 100%. So, kita tengok jualan bersih ialah 170,727. Jualan bersih ialah 578,490. Kita kali dengan 100. So, kita akan dapat 30%. Jangan lupa peratus. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah 30 sen. Nisbah keberuntungan yang keempat pula ialah pulangan atas modal. Rumus bagi pulangan atas modal ialah untung bersih bahagi dengan modal awal kali dengan 100%. Lihat contoh. Pulangan atas modal, untung bersih bahagi dengan modal awal kali dengan 100%. So, untung bersih kita perolehi daripada APUR atau akaun perdagangan dan untung rugi iaitu 170,727. Dan untuk modal awal pula kita perolehi dari penyata kedudukan kewangan iaitu kita lihat modal awal 180,000. Okay, so kita masukkan amount dan kita dapat ialah 95%. Ingat, tulis rumus dan baru kita mula menjawab. Dan pastikan ingat peratus. 95% ini membawa maksud bahawa bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperolehi ialah 95 sen. Maksudnya, duit kita yang kita laburkan RM1 itu membawa pulangan 95 sen. Itulah tadi berkaitan dengan mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan yang mana murid perlu ingat bagaimana menggunakan rumus dan jangan lupa untuk menulis peratus dan pastikan tafsiran murid adalah betul. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.